Apa hukumnya bila seorang muslim berniaga tapi niatnya amalan syirik, contohnya pelaris. Dia berniaga lalu kemudian dia pakai pelaris, dia ambil tulang pukang. Tahu tuan-tuan pukang? Nama binatang. Atau dia ambil ada binatang itu boleh dia menggulung macam bola, namanya terenggiling. Apa namanya? Sama, terenggiling. Terenggiling ini dia kalau nak makan dia cukup bukakan mulut saja. Terenggiling ini buka mulut, nanti semut-semut, nyamuk-nyamuk, lalat-lalat masuk ke mulut dia. Maka orang yang ahli sihir, bomoh, dia pakai lidah terenggiling ini, dikeringkan, dipakai tempat niaga. Sebagaimana terenggiling membuka mulut rezeki datang, begitulah orang belanja ke kedai dia. Kedai orang dekat kiri kanan tadi, dia siram air mandi jenazah. Bila ada memandikan orang jenazah, dia ambil airnya, nanti dia siramkan ke kedai orang tepi, supaya orang lalu tak nampak kedai, dia tengok kubur saja. Lalu di situ, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ustaz Somad tahu juga, saya dulu hampir jadi bomoh. Mungkin kalau tak pergi ke Azhar Kaherah dah jadi bomoh dah. Jadi kerja-kerja sihir ini adalah mengambil. Ada binatang macam kera dia, tapi pemalu, namanya pukang. Jadi bila ada lelaki meminang budak perempuan, dia nak binang perempuan, perempuan ni tolak dia, tak mahu. Miskin, susah, aku tak nak dengan kau lah. Maka dia ambil tulang pukang, dia bawa kepada bomoh. Macam mana pukang tu malu, begitulah perempuan ni malu berkenalan dengan lelaki, sampai mati tak berlaki. Ini kerja sihir. Dari mana mereka dapat? Minta kepada setan. Oleh sebab itu, man ata kahinan, siapa yang datang kepada bomoh, minta supaya kedai orang tak laku, minta supaya kedai dia laris, maka sembahyang dia tak diterima 40 hari 40 malam. Kalau dia mati sebelum bertaubat, neraka jahanam tempat dia. Itulah makna ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang lain diampunkan Allah, tapi dosa syirik datang ke bomoh tak diampunkan Allah. Hai bomoh-bomoh. Saya bukan tunjuk bomoh, saya tunjuk kamera. Mana tahu ada bomoh yang tonton. Ustaz Somad tahu ke saya bomoh? Hai bomoh-bomoh, taubatlah. Hai bomoh-bomoh, berhentilah. Yang awak cari di dunia ni apa? Awak akan mati juga. Awak akan masuk neraka jahanam. Dikumpulkan segala miang. Orang Sabah sebut miang juga. Miang buluh. Miang buluh, miang tebu, miang segala miang dikumpulkan. Kumpulkan jadi satu. Lepas tu diambil emas. Emas dikikis ke dalam miang tadi, lalu dipanggillah jin hantu segala hantu. Hai mambang segala mambang, hantu segala hantu, datanglah. Lalu kemudian diletakkan ke ujung kuku. Bila benci tengok orang, petikkan, masuk ke dalam air minum dia. Lepas tu dia pun muntah darah, mati. Dengki. Siapa punya kerja? Bomoh. Kenapa bomoh boleh sampaikan ni kepada minuman orang? Sebab bomoh berkawan dengan syaitan, dengan hantu. Buka surat Al-Jin juz 29. Ya'udzuna birijalim minal jinni. Ada sebagian manusia berkawan dengan jin, fazaduhum rahaqa. Mereka semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan guna bomoh, jangan pakai dukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini banyak orang Islam sekarang, iyyaka na'budu wa bomoh nasta'in. Nauzubillah. Syirik. Mohon Ustaz jelaskan tentang mengamalkan ilmu aura. Rezeki untuk menarik rezeki, mendapatkan kehidupan yang bahagia dan berjaya. Ini ilmu jin. Dia pegang tangan kita. Ini saya turunkan aura ni pada awak,
nanti selepas ini awak boleh membuka mata, boleh menengok orang lain. Pak Cik nampaknya auranya hitam, cocoknya tanam kelapa sawit. Ini nampaknya auranya kuning, ini berniaga emas. Ini auranya merah, ini berniaga cabai. Ini aura hijau, sayur-sayur mayur lah. Ini ilmu jin. Jin itu masuk ke biji mata kita, masuk dia ke mata kita, maka kita boleh menengok. Orang yang boleh menengok jin, dia punya jin. Kecuali wali-wali Allah, itu bukan dia punya jin. Kasyaf, kasyaf itu artinya disingkapkan Allah, singkap lalu kemudian dia nampak. Tapi nampaknya tak berkekalan, sebab Allah nak uji dia saja. Allah bagi dia nampak sekejap supaya dia istiqamah, habis itu hilang balik. Dia tak minta itu, sebab bila wali Allah nampak itu mengganggu dia daripada zikir. Jadi bila ada orang punya ilmu itu, dia nak tengok terus, itu sebenarnya dia bukan wali Allah, tapi sebenarnya dia mata dia sedang dimasuki jin. Sesiapa sahaja yang boleh menengok hantu, sebab hantu jin masuk ke mata dia, cepat-cepat ruqyah. Ruqyah. Ustaz, saya dah minta ruqyah, baca ayat kursi, kenapa setan tak keluar juga? Sebab yang membaca itu pun ulah dia macam setan juga. Maka setan tak nak keluar. Kata setan, takkan sesama setan halau setan. Oleh sebab itu maka cari ulama yang soleh, nanti dia bacakan. Mana tahu selama ini ada orang yang disangkakan alim, ustaz, bajunya baju ustaz, isinya hantu. Lepas tu dia masukkan, saya masukkan pada awak ilmu aura ni, nanti ni. Nah, nanti awak boleh nampak, tengok warna-warna. Nauzubillah. Kita disuruh hanya beriman, beramal soleh, mengikut tuntunan salafunas soleh. Tak ada Abu Bakar Siddiq memanggil Bilal, Bilal sini kejap, aku nampak aura engkau ni hitam lah. Tak ada. Tak ada sahabat-sahabat. Bahkan dulu ada sahabat yang menengok jin, nampak dia jin kecil, dia ambil tongkat dia pukul. Jin, pergi sana jauh. Bukan berkawan dengan jin. Sekarang orang berkawan dengan jin, minta pertolongan jin. Na'udzubillah. Bagaimana kita sampaikan niat yang sesuai? Nak infak surau, datang pada pengerusi surau, cakap pada dia, saya nak infak bila jumlahnya besar. Tapi bila kecil tak usah cakap, masukkan aja ke box. Ini kecil pun nak cakap juga. Assalamualaikum pengerusi surau, saya nak bagi ini berapa? RM2. Apa cakap? Bila kecil bagilah. Tapi bila agak banyak, tak cukup di box, maka dia bagi. Assalamualaikum pengerusi surau, saya nak bagi ini, tapi jangan tulis-tulis nama saya, tulis saja hamba Allah. Dah cukup, hamba Allah. Awak banyak bagi, banyak daripada biasa. Biasa RM2, ni RM2.50. Pulah. Bila banyak dah bagi. Macam mana kita buang sampah, begitulah kita bersedekah. Uktumu hasanatikum kama taktumuna sayyiatikum. Pesan Nabi Isa, sembunyikan perbuatan baik kamu sebagaimana kamu sembunyikan dosa kamu. Sebagaimana kamu tak nak dosa kamu dipandang tengok orang lain, begitulah kita sembunyikan amal perbaikan kita. Apa perbezaan wakaf dengan infak? Wakaf dia mesti ada 4. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, ada ijab, ada qabul. Orang menerima wakaf ini namanya nazir. Tuan nazir, nazir wakaf, saya wakafkan tanah ini untuk bina hospital di atasnya tunai, aku terima, sah. Itu namanya wakaf. Tapi bila masukkan duit, masuk, itu infak saja. Infak saja. Wakaf ni tak boleh hilang. Dia mesti kekal abadi sampai hari kiamat. Apakah terputus amalan sedekah bila duit yang telah disedekahkan itu habis digunakan? Contohnya beri makan pada orang fakir miskin. Beli nasi, lepas itu dibagi pada orang miskin. Orang miskin makan, lepas itu habis. Putuskah amalnya? Yang dimaksud sedekahun jariyah
mengalir tiap-tiap hari sampai hari kiamat adalah wakaf. Adapun sedekah yang habis bukan berarti kita rugi lepas itu, tetap dapat pahalanya nanti ditengok pada hari kiamat sekecil apa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi yang dulu bagi sedekah duit, lepas itu duit itu habis, atau dia bagi makanan, minuman, habis, maka dia tetap dapat pahalanya di akhirat. Dalilnya wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami tunjukkan amal mereka di mata mereka. Ini sedekah engkau, ini barang yang kau infakkan, ini dulu nasi yang kau berikan, maka kita tetap mendapatkannya. Tuan-tuan yang selalu tiap-tiap bulan bagi beras pada anak yatim, maka dapat pahalanya. Nah, ini tentang masalah pahala balasan bagi orang yang berinfak.